Saya ada kemusykilan yang lama tersimpan. Saya diajar mandi wajib mengangkat hadas besar dan kecil. Tapi semasa mandi wajib saya membasuh kemaluan, maka wuduk batal. Maka lepas mandi wajib perlukah saya berwuduk semula untuk menunaikan salat? Soalan berkaitan dengan mandi wajib ataupun mandi mengangkat hadas besar. Seseorang bila dia mandi mengangkat hadas besar, dia dimaklumkan mandi hadas besar tu terangkat juga hadas kecil, disebabkan bila terangkat hadas besar maka terangkatlah hadas kecil. Jadi ditanya ketika dia mandi tu dia ada menyentuh kemaluan dia. Jadi bila habis mandi dia nak menunaikan salat, perlu tak dia mengulangi berwuduk atau tidak perlu? Untuk jawab soalan ni tuan-tuan sekalian, kita kena tahu terlebih dahulu mandi itu ada dua jenis. Satu dinamakan sebagai mandi yang sempurna, satu lagi dinamakan sebagai mandi yang memadai. Kita terang mandi yang memadai terlebih dahulu. Mandi yang memadai iaitulah mandi sekadar memenuhi rukun. Ada niat menghilangkan najis dan meratakan air seluruh badan, sama ada dia basuh kaki terlebih dahulu, kepala ke terlebih dahulu, tangan ke terlebih dahulu, tapi dia ada niat mengangkat hadas, sebagai contoh mengangkat hadas besar, dan dia meratakan air di seluruh badan dia, dia menghilangkan najis, maka sah mandi tersebut. Dinamakan sebagai mandi yang memadai, atau dalam bahasa Arab disebut sebagai al-ghuslul mujzi'. Mandi yang kedua adalah mandi yang sempurna, dinamakan dalam bahasa Arab sebagai al-ghuslul kamil, mandi yang sempurna. Mandi yang sempurna adalah mandi yang dilakukan seperti mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lakukan, bermula daripada mengambil wuduk terlebih dahulu, ataupun kita boleh kata bermula dengan membasuh kemaluan terlebih dahulu, menghilangkan najis, membasuh kemaluan terlebih dahulu, kemudian berwuduk seperti mana wuduk untuk menunaikan salat, kemudian memulakan mandian pada bahagian kepala, kemudian meratakan air ke seluruh badan dengan mendahulukan anggota badan sebelah kanan. Bila dia basuh kepala, bila dia berwuduk, dia basuh kepala, ratakan air seluruh kepala dia, kemudian dia basuh tangan terlebih dahulu sampai ke ketiak, kemudian dia bahagian kanan badan, depan dan belakang, kemudian dia cuci tangan kiri dia sampai ketiak, dia cuci semua seluruh badan dia, depan dan belakang sehingga ke hujung kaki, maka itu dinamakan sebagai al-ghuslul kamil, mandi yang sempurna. Kemudian saya jawab di sini, saya sebut mandi janabah yang sempurna. Kalau kita mandi junub dengan cara mandi yang sempurna, saya terang di sini. Jadi mana-mana orang bila dia mulakan mandi junub, sama ada dia ambil wuduk atau tidak ambil wuduk di awal mandian, ketika mandian dia tidak melakukan perkara yang membatalkan wuduk, habis saja mandian, dia tidak perlu lagi mengulangi wuduk, dia boleh terus menunaikan salat. Katalah dia buang air, dia nak buang air, dia buang air dulu, kemudian dia mandi. Kalau dia pegang pandangan ulama yang mengatakan sentuh kemaluan itu membatalkan wuduk, waktu dia nak cuci bahagian kemaluan dia pakai glove sebagai contoh, dia pakai glove, dia tak sentuh terus kemaluan dia cuci, kemudian selesai mandi junub dia, terangkat hadas besar, maka terangkat juga hadas kecil. Sama ada dia mandi secara mandi yang memadai atau mandi yang sempurna, sama aja. Tetapi kalau dia mandi junub, sama ada dengan cara mandi yang sempurna atau mandi yang memadai seperti yang saya terang sebentar tadi. Tapi kalau dia melakukan perkara yang membatalkan wuduk ketika sedang mandi, contoh dia kencing, dia basuh kepala dia dengan niat mengangkat hadas besar, basuh tangan kanan dia bahagian badan sebelah kanan, kemudian dia kencing, kemudian dia meratakan lagi bahagian kiri pula dengan niat mengangkat hadas besar, maka bila selesai mandi mengangkat hadas besar, dia nak menunaikan salat, wajib dia berwuduk sekali lagi, untuk membolehkan dia salat. Boleh? Ada soalan? Sekali lagi, kita basuh kemaluan dulu, depan belakang, kemudian kita betul. Kalau kita tak kencing, kalau kita kencing batal lah. Batal bukan dia batal, dia tak ada batal hadas besar, tak mandi hadas besar tidak terbatal dengan kencing, berak, buat apa pun tak terbatal mandi hadas besar. Tapi bila kita basuh, katalah kita mulakan mandian dengan kita basuh kemaluan depan dan belakang dengan niat mengangkat hadas lah. Kemudian kita mandi. Bila mandi tu kita kencing, ketika kencing tu hadas kecil tu mari balik kat kita. Kita itu berstatus hadas kecil balik, kerana mandi hadas besar belum selesai. Bila kita cuci bahagian anggota badan yang berbaki yang belum dibasuh,
dengan niat mengangkat hadas besar, anggota badan kita tu terangkatlah hadas besar, tapi ada hadas kecil tak? Ada hadas kecil. Ada hadas kecil kerana kita telah kencing di tengah-tengah mandi tadi. Tapi kalau macam cikgu sebut tadi, dari awal kita cuci kemaluan bahagian depan dan belakang, kemudian kita mandi jurus kepala apa semua bahagian kemaluan kita dah cuci dah tadi. Kita hanya cuak-cuak air saja, kita tak sentuh. Bagi yang bermazhab Syafi'i, pegang pandangan mazhab Syafi'i, dan dia tak ada kentut, dia tak buang air kecil, dia tak buang air besar ketika mandi tu, habis sahaja dia selesai mandi, dia lap badan dia boleh terus menunaikan salat, tak perlu mengulangi wuduk, kerana dia bila terangkat hadas besar, terangkat hadas. Boleh faham? Boleh jelas? Ada soalan? Kalau tak ada soalan, saya anggap faham lah. Wallahu a'lam.